Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya Coach MJ dengan pertanyaan kepada saudara-saudari, tuan-puan yang menonton. Apa kabar? Doa dan harapan daripada saya agar anda semua berada dalam keadaan sihat, segar, bertenaga, fokus dan ceria selalu. Sebab itu keperluan kita, kan? Kali ini saya hadir lagi dan kita sharing buku ini. Pernah tak nampak buku ni? Atau pernah baca tak? Diterbitkan tahun 2020 oleh Academic NLP Malaysia. Diketuai oleh editor utamanya Matai Mat yang juga merupakan CFO nombor 1 NLP Nusantara. Inovasi NLP, pelonjak prestasi diri. Sangat menarik. Buku ini mempunyai 6 bahagian. Satu bahagian 5/4. Bermakna di dalam ni ada 30 bab, 30 cerita daripada 29 orang penulis. Sangat menarik. Penulis-penulisnya pula daripada pelbagai latar belakang. Ada Profesor Madya, ada Datuk, ada Datin, ada professional trainer, ada kaki tangan awam, ada guru, apa lagi? Ada kaunselor, ada pesara, ada tahfiz, ada ustaz. Semuanya berkongsi di dalam buku ini. Mereka membawa cerita yang praktikal. Kebanyakannya adalah sesi yang mereka buat. Kebanyakannya adalah pengalaman mereka sepanjang menjadi seorang NLP practitioner, menggunakan pattern NLP di dalam menyelesaikan beberapa masalah. Dalam banyak-banyak ni sebenarnya saya amat tertarik dengan beberapa cerita dan konsep ataupun penerangan yang agak detail, terutama dari apa yang disampaikan oleh Tuan Najib Mataimat tentang the bullet train, kereta api laju yang dia berada di, contohnya di Osaka, di Spanyol, contohnya kan US ke UK kan, yang berkelajuan antara 270 hingga 300 km. The bullet train ini, apa yang hebatnya? Kenapa? Sebenarnya zaman ini kita tidak ada masa lagi untuk berlengah. Kalau kita ditanya hari ini, sepatutnya hari ini kita jawab. Kalau dalam mesyuarat hari ini juga buat minit. Itulah yang berlaku pada bullet train. Dia laju dan sangat laju, tetapi dia canggih. Sepatutnya teknologi yang ada pada minda manusia seperti itu. Saya suka itu. Part itu saya amat suka. Dan di dalam buku ini tentang practical coaching. Practical coaching contohnya macam coaching pokok kelapa. Ayah dengan anaknya. Practical coaching yang benar-benar memberikan impak kepada coaching. Tentang terapi ataupun penyembuhan diri, contohnya tentang fobia yang sudah lama bertapak di dalam minda, berjaya di selongkar, berjaya di baiki, berjaya di disembuhkan oleh pattern-pattern yang ada dalam NLP. Begitu dengan juga dengan apabila kita kaku bercakap di hadapan orang, apa perlu buat? Dalam bahagian 3 komunikasi ini, di sini dipaparkan apa yang perlu buat apabila kita berada di hadapan orang, dan apa yang perlu kita cakap supaya kita tidak gentar, supaya pidato kita menjadi lebih hebat. Terlupa pula saya kan. Bahagian 1 ia tentang motivasi diri. Disitulah saya ambil tadi tentang the bullet train tu. Kemudian bahagian 2 ni tentang pencapaian matlamat. Di sini saya ambil tadi tentang alahai anak Oma, tentang coaching untuk mencapai matlamat kepada seorang pelajar. Dan di sini ada 5 cerita juga. Dan kemudian dalam bahagian 3 dia ada komunikasi. Komunikasi dalam NLP ini dikatakan antara yang terhebat. Apa tidaknya apabila pendiri NLP ini, Richard Bandler dengan John Grinder, menggunakan
memodelkan manusia-manusia hebat, contohnya macam Milton Erickson, Virginia Satir, untuk membuat kajian tentang keberkesanan terapi mereka. Ini tentang soal komunikasi. Dan mereka telah berjaya menghasilkan satu modul, satu pattern yang dipanggil sebagai Neuro Linguistic Programming NLP. Kemudian di bahagian 4 ni tentang terapi dan penyembuhan diri kepada anda yang berminat. Sini kebanyakannya penulisnya, tidak, penulisnya pelbagai. Dia tidak semestinya kaunselor. Dia ada pensyarah. Ni bagaimana mereka menggunakan pattern NLP dalam membantu individu yang bermasalah. Kadang-kadang kita ni ada yang lata kan, ada yang lata, ada yang fobia, lepas tu ada yang contohnya macam orang yang bermasalah masuk penjara ke, masalah masuk dalam Q&K klinika. Ini pattern-pattern ini boleh membantu mereka untuk kita laksanakan kepada mereka. Kemudian bahagian 4, bahagian 5 pula pengajaran dan pembelajaran. Bahagian 5 ini ada satu bab yang saya sangat tertarik apabila Ustaz Syauqi berjaya di sini. Dia tulis tentang menggunakan pattern NLP 7 langkah menghafal Al-Quran dengan kaedah NLP. Wow, ini saya amazing, sesuatu yang kehebatan individu yang belajar ini. Dia berjaya menyelongkar dan mencari beberapa pattern-pattern yang boleh membantu orang lain untuk mencapai cita-cita untuk menghafal Al-Quran. Mungkin juga bukan Al-Quran saja, mungkin hadis atau apa-apa lain lah, yang bentuk-bentuk kitab ke apakah yang boleh digunakan. Di sini juga tentang tentang untuk berjaya kita kena bakar semangat kita. Kalau itu bahasa dia, kita bakar semangat kita dengan bahasa, dengan ikantasi, dengan kata-kata yang membakar semangat. Contohnya every day and every way I'm better and better. Ikantasi, perkataan yang mampu menyerap ke dalam jiwa, yang menyebabkan otak kita sentiasa menerima yes untuk menuju ke hadapan. Dan bahagian 6 pula ialah tentang pembinaan jati diri. Okey, di sini saya sebut tentang tulisan Profesor Datuk Jai, Detox Minda. Beberapa kaedah untuk menyingkirkan beberapa maklumat yang tidak diperlukan, maklumat negatif yang masuk ke dalam minda manusia. Bagaimana untuk menyingkirkan agar minda kita sedar dan sentiasa positif dan bersedia mengharungi apa juga rintangan untuk mencapai kejayaan. Dan banyak lagi sebenarnya. Yalah, sebab itu saya kata tadi, penulis-penulisnya penulis-penulis yang hebat, yang mempunyai berbagai latar belakang. Dan mereka ini sudah tentu memiliki pengalaman yang hebat juga yang disampaikan kepada kita. Okey, nak tahu lebih lanjut? Kalau nak tahu lebih lanjut, kena belilah. Cari. InsyaAllah cari dengan Akademik NLP Malaysia ataupun tulis di bawah tu. Hubungi saya pun boleh. Sebab masih banyak lagi kita boleh cari dengan harga yang berpatutan. Jadi bosku, fikir-fikirlah bosku. Dari kau siapa itu?